Baik, saya ingatkan semula, tajuk penyata pendapatan ini adalah tajuk yang sangat penting. Yang pertamanya disebabkan sudah beberapa tahun soalan ini menjadi soalan wajib dalam SPM. Tajuk ini. Dia dah jadi soalan macam soalan wajib. Setiap tahun ada soalan ini. Dan juga soalan ini, tajuk ini juga adalah basic kepada tajuk-tajuk yang kamu akan belajar dalam tingkatan 5. Jadi kita ada akaun-akaun yang lebih mencabar dalam tingkatan 5, tapi basicnya adalah daripada tajuk ini, iaitu penyata akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Dia sama juga, dia punya bendanya. Dan juga kita bab ini baru kita masuk dia punya basic saja, iaitu dia punya format-format saja. Kita belum masuk lagi yang lengkapnya, ada dia punya pelarasan. Jadi kalau yang ada pelarasan tu barulah complete soalan SPM. Soalan SPM. Jadi bab ini saya harap kamu kena berikan betul-betul perhatian, beri betul perhatian. Jadi tak apalah, kalau tak siap lagi tu tak apa. Kamu ada dalam kelas ni pun dah okey dah. Kita ada berapa orang? 9 orang saja. Kamu ada dalam kelas ni pun dah okey. Kalau tak siap lagi pun, tak apa, kita bincang. Harapnya kamu bagi perhatian. Baik, jadi apabila kita dapat soalan penyata pendapatan, pendapatan, akaun perdagangan, untung rugi dan penyata kedudukan kewangan, yang pertama sekali kita mestilah kenal pasti dahulu. Setiap item ini apa dia punya komponen, kita perlu kenal pasti dahulu. Setiap perkara ini kita perlu kenal pasti apa komponen dia. Komponennya ada 5. Komponennya ada 5, iaitu bahil. BAHEL. Itu benda yang perlu kita ingat. Komponennya ada 5. Okey, jadi kita perlu tahu yang mana satu belanja, yang mana satu aset, yang mana satu hasil, equity dan juga liability. Okey, sebabnya dia masuk ke tempat-tempat yang berbeza. Dia masuk ke tempat-tempat yang berbeza. Jadi untuk kita untuk kita revise balik, iaitu bagi akaun perdagangan, bagi akaun perdagangan yang perlu kita tahu, kita ada formatnya, kita ada 5 kita ada 5 bahagian yang perlu kamu ingat. Kita ada dekat sini jualan, kemudian kita ada kos jualan, kemudian kita ada hasil, iaitu hasil-hasil diterima, kemudian kita ada belanja. Belanja. Ada 4 je, silap ada 5. Ada 4. Ada belanja. Kita ada 4 komponen di dalam penyata akaun perdagangan dan untung rugi. Kemudian kita dalam penyata kedudukan kewangan, penyata kedudukan kewangan, dia punya formatnya yang kita revise saja ni. Penyata kedudukan kewangan. Kita ada yang pertama adalah aset bukan semasa. Kemudian dia sambung dengan aset semasa, kemudian liability semasa. Tolak ni 2, kita akan dapat modal kerja. Modal kerja, kemudian aset bukan semasa tambah dengan modal kerja, kita akan dapat ni balancing figure. Balancing figure. Kemudian kita ada equity pemilik. Equity pemilik. Kita ada modal tambah untung bersih tolak dengan ambilan. Kemudian kita ada sini liability bukan semasa. Tambahkan semua ni, kita akan dapat balancing figure, amount yang sama. Itu dia punya basic kepada dua perkara ini, iaitu akaun perdagangan dan juga penyata kedudukan kewangan. Jadi untuk pertama sekali bagi yang boleh kita dapat imbangan duga, ini imbangan duga. Boleh kita dapat imbangan duga, kita perlu kenal pasti apa komponen antara bahil. Kita ada BAHEL. Yang pertama kita perlu tahu sama ada dia belanja, aset, hasil, equity atau liability. Kemudian kita perlu tahu sama ada dia masuk dalam akaun perdagangan atau masuk dalam penyata kedudukan kewangan. Ini adalah dua perkara yang perlu kita kenal pasti. Jadi kita tengok yang pertama. Kita tengok yang pertama adalah kenderaan. Kenderaan kita tahu dia adalah aset bukan semasa, jadi akan masuk dalam penyata kedudukan kewangan. Jadi apabila dapat soalan macam ni, kita perlu tahu dahulu ke mana dia akan tuju.
sama ada dia pergi ke akaun perdagangan ataupun penyata kedudukan kewangan. Okey, perabot pun sama, aset bukan semasa. Kemudian dia akan masuk penyata kedudukan kewangan. Kemudian lengkapan pun sama, aset bukan semasa, penyata kedudukan kewangan. Okey, kemudian inventory awal dia masuk dalam akaun perdagangan. Kalau kamu ingat, dia berada di kos jualan, atas sekali pada kos jualan. Okey, inventory awal. Okey, jadi inventory awal akan masuk dalam akaun perdagangan. Kemudian bank. Okey, bank satu benda yang saya bagi tahu itu, kita perlu berhati-hati dengan bank. Okey. Kalau dia ingat, bank. Okey, ni saya ingatkan itu. Pada bank, imbangan juga, jika debit dia adalah asset, jika kredit dia adalah liability. Okey. Itu adalah bank. Okay, jadi bank dekat sini dia duduk di belah kredit. Okay, dia duduk sebelah kredit. Jadi dia adalah liability semasa. Akan masuk dalam penyata kedudukan kewangan. Okay, kalau dia aset pun dia masuk dalam penyata kedudukan kewangan. Okay. Kemudian tunai. Okay, tunai tak ada masalah. Tunai duduk belah debit. Tunai adalah aset semasa penyata kedudukan kewangan. Kemudian belian. Okay, belian adalah masuk dalam, ini adalah bawah kos jualan. Kos jualan masuk dalam akaun perdagangan. Akaun belum terima, ini adalah aset. Okey, aset semasa masuk dalam penyata kedudukan kewangan. Okey. Yang ni kalau kamu tak ingat, kamu tengok je lah. Tengok saya punya nota yang saya bagi tu kan. Nota yang saya bagi mula-mula saya bagi dulu yang dalam kotak-kotak tu. Dia apa dia punya komponen dia. Akaun belum bayar adalah liability semasa penyata kedudukan kewangan. Kemudian modal adalah equity pemilik. Equity pemilik ada 3 je. Perlu ingat, modal, untung bersih dan juga ambilan. Okey, kemudian pulangan. Okey, pulangan. Saya bagi tahu kalau dia letak dua-dua. Dia letak belah debit, letak belah kredit. Jadi dia bersilang, ni adalah akaun kontra. Pulangan kita ada 2, pulangan jualan dan juga pulangan belian. Okey, satu pulangan jualan, satu pulangan belian. Yang mana kita nak tahu dia adalah kontra dengan akaun jualan dan akaun belian. Okey, jadi kita tengok sini jualan. Okey, jualan 61,000, duduk sebelah kredit, jadi dia punya pulangan jualan adalah yang di sebelah debit. Okey, jualan belah kredit, jadi pulangan ini adalah pulangan jualan. Okey, jadi satu lagi adalah pulangan belian. Okey, sebab dia kontrak. Sini kontrak mana belian? Belian kat atas. Belian belah debit, jadi dia punya pulangan belah kredit. Okey. Okey, faedah. Faedah adalah perkara juga yang saya bagi tahu perlu beri perhatian. Faedah sewa, mana nota saya? Faedah sewa, apa lagi, commission. Itu adalah perkataan-perkataan yang perlu kita kena pasti. Sama ada dia ada perkataan diterima. Kalau dia tak ada perkataan diterima, kita perlu tengok di bahagian debit atau kredit. Okey, mana pergi nota saya? Tak ingat dah. Okey, ada. Ni. Okey, hati-hati. Hati-hati dengan commission, sewa, diskaun, faedah. Okey. Jadi jika dia belah kredit, dia adalah hasil. Okey, commission, sewa, diskaun dan juga faedah. Jadi dia belah, kalau dia kredit, dia adalah hasil. Okey, kalau dia ada perkataan diterima, dia adalah hasil. Okey, kalau dia tak tulis perkataan diterima, dia tulis commission saja, sewa saja, diskaun saja, faedah saja, kita perlu tengok pula dia berada sebelah debit atau sebelah kredit. Okey, jadi dekat sini faedah adalah di sebelah kredit, jadi ini adalah hasil. Okey, ini adalah hasil. Masuk dalam akaun perdagangan. Kemudian jualan tak ada masalah lah. Terus akaun perdagangan. Okey. Ambilan adalah equity pemilik, penyata kedudukan kewangan. Kemudian insurans belian. Okey, ada perkataan belian. Okey, dia duduk dalam akaun perdagangan, duduk bawah kos jualan. Duduk dengan kos jualan, dia bukan belanja. Angkutan masuk wajiblah berada di akaun perdagangan. Duduk dengan belian juga, tambah pada belian. Kemudian gaji adalah belanja. Okey, akaun perdagangan, untung rugi, akaun untung rugi. Sewa adalah belanja, duduk di dalam akaun untung rugi. Kemudian kadar bayaran adalah belanja, duduk dalam akaun untung rugi. Okey, ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Tak ada. Okey, tak ada. Kita tengok dia punya. Terus saya tunjuk jawapan lah. Itu sebenarnya kalau kita dah tahu benda ni, kita dah tahu dah ke mana dia akan masuk. Kalau kita tak tahu yang inilah yang akan menyebabkan kesilapan. Kita tahu dia punya komponen, dia punya pembahagian, dia masuk di mana. Itu adalah
itu yang itu yang akan menjadi punca kesilapan atau kesalahan. Okey, jadi last sekali inventory akhir pula, lupa pula inventory akhir. Inventory akhir memang akan dia bagi dua nilai. Okey, abaikan dia kata pasaran ke kos ke, kita akan ambil nilai yang terendah. Kita ambil yang paling rendah untuk inventory akhir. Abaikan problem. Okey, jadi untuk jawapan dia bagi akaun untung rugi, akaun perdagangan dan untung rugi, okey. Jadi kita tengok dekat sini, ini saya dah buat untuk kamu. Sebenarnya yang saya bagi pada kamu tu dalam bentuk kosong itu saya bagi dalam bentuk kosong ni adalah untuk kamu memahami memahami dia punya format. Okey, jadi ada 3 kolom, jadi kita boleh tahu kita nak letak mana bagi setiap dia punya kedudukan. Sebab saya dah buat syarat. Jadi masuk sebenarnya kamu fill in je kotak-kotak yang kosong tu. Dah ada kotak-kotak kosong ni, maksudnya kamu masuk je dalam kotak-kotak kosong tu. Okey, kemudian kamu tambah tolak saja kan, yang perlu kamu ikut jadi ni format. Jadi benda ni adalah basic harapnya kamu dah print. Kalau kamu buat tampal dalam buku dalam buku journal. Ini adalah dia punya basic. Okey, untuk kamu ingat jadi maksudnya kalau mula-mula nak belajar guna ini yang saya buat ini saya buat sendiri ni, bukan daripada buku mana-mana, tak ada buku mana-mana. Buku semua dia akan tunjuk format. Semua buku dia akan tunjuk format macam ni je. XXX macam yang saya bagi mula-mula ni dalam buku teks Musad 225 dia cuma akan bagi dalam bentuk sebegini. Okey. Okey, jadi untung bersih kat bawah ni kalau kita tengok dalam buku teks tengok dalam buku teks sebenarnya dia ada slash rugi kasar. Rugi kasar, rugi bersih. Apa maksudnya? Okey, dekat sinilah kalau negatif lah. Kalau dapat negatif, kalau kita buat soalan dekat sini untung kasar, biasa kita kira untung kasar. Kalau dia positif, dia tak ada negatif. Kalau negatif, maksudnya jualan ni lebih rendah daripada jualan bersih, lebih rendah daripada kos jualan. Kos jualan, jadi dia akan jadi negatif. Jadi negatif tu kita kena tukar perkataan untung menjadi rugi kasar. Sama juga apabila kita dah tambah dengan hasil tolak dengan belanja, okey, kita dapat negatif pada untung bersih bawah, jadi dia bukan untung bersih, dia adalah rugi bersih. Okey, jadi ni jawapan dia. Ni jawapan dia. Ni faedah. Okey, faedah kita letakkan di bawah hasil. Okey, guna gaji. Okey, tak apa, jawapan ni saya snap nanti saya masuk dalam grup. Saya snap, saya masukkan dalam grup untuk kamu buat rujukan. Bagi yang dah siap boleh semak, yang belum siap buatlah dulu, jangan terus tengok pada jawapan. Kita bukan belajar. Kita buat dahulu baru tengok jawapan. Jadikan semangat. Okey, jadi ini pula jawapan bagi penyata kerugian kewangan. Penyata kerugian kewangan. Tak ada apa-apa sangat. Yang penting dekat sini je. Yang ada bezanya adalah bank berada di liability semasa. Bank berada di liability semasa. Jika bank tu berada sebelah debit, dia duduk di sini. Aset semasa. Sebabnya dekat sini saya saja tinggalkan satu lagi kotak kosong untuk kelirukan. Mungkin ada yang letak bank dekat sini. Mesti ada letak bank. Jadi dikira 1, 2, 3, 4 cukup. Jadi saya saja je kosongkan dekat sini. Lebihkan satu kotak untuk tengok kamu punya pemahaman berkenaan dengan bank. Okey, jadi dia punya aset bukan semasa totalkan totalkan semua aset bukan semasa, kita dapat dia punya amount kat bawah. Okey, kemudian kita totalkan aset semasa, letakkan di sini. Okey, kemudian liability semasa totalkan, letak di sini jawapan dia. Okey, jadi yang ni pula aset semasa tolak liability semasa, kita akan dapat modal kerja. Dapat modal kerja dekat sini jadi kemudian inilah untuk kamu kamu dengar dia lagi tak ingat. Okey, jadi ini semua kita totalkan dia, ini jawapan dia. Okey, kemudian yang ni kita totalkan, ini dia punya jawapan. Kemudian kita totalkan liability semasa, ini dia punya jawapan. Okey, kemudian di antara aset semasa dan liability semasa kita tolakkan. Jadi ini jawapan dia, itu modal kerja, itu jawapan dia. Kemudian bagi aset bukan semasa kita tambahkan dengan modal kerja, akhirnya kita akan dapat di sini balancing figure. Ini balancing figure kemudian untuk equity pemilik pula sama je, modal tambah untung bersih. Untung bersih datang daripada mana? Untung bersih datang daripada ini kita punya akaun perdagangan dan untung rugi sini 3101, kita pindahkan ke sini. Kemudian tolak dengan ambilan kita selesaikan semua ni, dapat pula di bawah belanja pula balancing figure. Kalau ada liability bukan semasa, tambah dulu liability bukan semasa sebelum kita dapat ni. Okey, jadi satu lagi benda yang kita perlu ingat adalah inventory akhir kat sini, inventory akhir. Inventory akhir.
Jika kita tengok dalam imbangan duga, semua ni akan masuk sekali je. Kenderaan masuk aset bukan semasa saja. Perabot masuk dalam penyata gurangan kewangan saja. Kecuali inventory akhir. Inventory akhir akan masuk dua tempat. Inventory akhir akan masuk dua tempat. Inventory akhir akan duduk di dalam aset semasa dan juga duduk di dalam kos jualan. Inventory akhir. Inventory akhir saja akan berada di dua tempat. 19,000 kat sini, 19,000. Amount yang sama. Okey. Boleh kok? Ada apa nak tanya? Tak ada Okey, kalau tak ada, sebelum kita tamatkan bab ni, kita habiskan bab ini tamatkan bab ni, jadi kita akan masuk nanti modul 8. Okey, ini adalah yang sangat sukar, sangat sukar. Dia punya muka surat pun berapa muka surat saya tengok. Dia punya muka surat muka surat mengajar dia saja ada sebanyak 50 muka surat, 50 muka surat bagi modul 8, iaitu pelarasan. Okey, yang ini yang paling sukar sekali, jadi kamu kena ikuti setiap kelas, dan kalau boleh ikuti daripada awal lah, walaupun saya ada rakam, tapi rasanya kamu tengok pun kurang, jarang, bukannya ramai yang tengok, jadi harapnya kamu dapat masuk daripada awal waktu kelas, sebabnya dia satu benda yang sangat sukar, sangat sukar bendanya bagi pelasan. Okey, jadi kita habiskan bab ni pada hari ni, habislah bab ni. Jadi kita 29 kira tu, Okey, jadi kita ada lagi masa ni, ada lagi ni, jadi kamu buat latihan akhir sekali, last sekali lah, latihan untuk hari ni Musat 248. Musat 248. Okey, jawapan kat bawah dibagi untung bersih berapa, kemudian dibagi modal akhir. Modal akhir ni adalah balancing figure dia, 224940. Okey, boleh buat tak? Dalam kita ada lagi sampai 1.20, kita ada lagi 50 minit. Saya harap kamu boleh selesaikan 50 minit, betul lah, ada lagi 50 minit. Okey, selesaikan dalam masa ni, tak payah ada kerja rumah, buat sekarang, buat sekarang dalam masa 50 minit boleh siap. Okey, kalau tak faham apa boleh tanya. Okey, itu saja kelas kita pada hari ni. Okey, boleh bukan kelas habis, buat kerja, dan saya ada sentiasa, kalau ada apa-apa kamu WhatsApp saja, saya akan balas. WhatsApp, Telegram je saya boleh balas, ada apa-apa masalah. Jadi kita pengajaran berakhir di sini. Okey, itu saja.